Maka natijahnya adalah setiap individu yang memilih sesuatu perbuatan tersebut sahajalah. Dalam contoh kita tadi, membebaskan hamba. Perbuatan tersebut sahajalah yang akan menjadi perbuatan yang wajib ke atas mukallaf tersebut, tanpa perbuatan-perbuatan lain yang berbaki di dalam cabang-cabang kewajipan. Adapun bagi makan 10 orang miskin atau bagi pakaian 10 orang miskin tak jadi wajib ke atas si mukallaf ini. Sebab yang Allah mahu adalah membebaskan hamba, dan Allah telah mengilhamkan si mukallaf untuk memilih membebaskan hamba. Maka perbuatan yang wajib ke atas si mukallaf ini tidak akan menjadi perbuatan yang wajib ke atas mukallaf yang lain ketika berlaku perbezaan di kalangan mereka di dalam pemilihan perbuatan yang wajib tersebut. Katakan ada 3 orang yang bersumpah dan ketiga-tiga tak mampu nak melakukan apa yang mereka telah sumpahkan, akhirnya ketiga-tiga nak menebus sumpah mereka. Jadi orang pertama pilih bebaskan hamba, orang kedua pilih bagi makan 10 orang miskin, orang ketiga pula fikir bagi pakaian lah. Apa yang berlaku? Berdasarkan kemungkinan pertama qaul tarajum, mereka ketiga ni mereka telah diilhamkan oleh Allah. Maknanya setiap satu itu menjadi perbuatan yang wajib ke atas seorang sahaja, tidak pada 2 orang yang lain. Jadi akan ada 3 perbuatan wajib yang berbeza, kerana tiga-tiga memilih perbuatan yang berbeza. Okey? Itu natijahnya. Sebab kamu kata Allah ilhamkan. Baik. Apa yang berlaku? Namun untuk mengatakan bahawa wujud perbezaan di antara para mukallaf di dalam perbuatan yang wajib adalah satu pandangan yang salah, dengan berpandukan hujah yang bersumberkan al-nas dan al-ijma'. Jadi kamu punya kemungkinan yang kamu datangkan wahai qaul tarajum, nampak macam selesai masalah lah, tapi tak selesai masalah. Sebab kamu kata Allah boleh bagi ilham, tapi masalahnya bukan semua orang pilih satu perbuatan. Setiap orang dia akan pilih apa yang dia nak buat. Jadi akan berlaku berbeza-beza. Bila berbeza-beza akan menatijahkan setiap seorang dia ada perbuatan wajib yang tersendiri, tidak sama dengan orang yang kedua. Jadi macam-macam ada perbuatan wajib. Ada macam-macam, bukan satu saja perbuatan wajib. Dan ianya bercanggah. Perkara ini akan bercanggah dengan nas dan ijma'. Wa amman nasu fali'anna al-ayat al-karimata dalatun ala anna kulla khaslatin minal khisal mujzi'atun likulli mukallafin. Adapun hujah yang bersumberkan kepada an-nas, iaitu daripada Al-Quran, maka pandangan tersebut tertolak. Pandangan yang mengatakan perbuatan wajib ada banyak beza-beza tadi, tertolak dengan sebab ayat Al-Quran yang mulia menunjukkan bahawa setiap satu cabang daripada cabang-cabang kewajipan boleh untuk menggugurkan kefarduan bagi setiap mukallaf. Sebab Allah Ta'ala sebut, فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. Jadi au ini menunjukkan pilihan. Jadi yang ni pun boleh, yang ni pun boleh, yang ni pun boleh. Buat mana-mana pun gugur kewajipan. Sedangkan apa yang akan dipahami daripada ucapan qaul tarajum, kalau Allah sudah mengilhamkan dia untuk membebaskan hamba, kalau dia beralih kepada perbuatan lain, tidak sah. Sebab yang tu dia kata wajib satu je, dan tertentu pula, yang telah ditentukan pula oleh Allah. Jadi kalau dia pergi pilih perbuatan yang kedua, maka dia telah memilih perbuatan yang tidak wajib. Dan maka ini bercanggah dengan nas Al-Quran yang menunjukkan jelas-jelas tak ada masalah kalau dia pergi pilih yang lain pun. Wa ammal ijma'u fali'anna al-ulama'a muttafiquna ala أن المكلفين سواء في ذلك وأن الذي أخرج خصلة لو عدل إلى أخرى لأجزأته ووقعت واجبة. Adapun hujah yang bersumberkan kepada al-ijma', maka pandangan tersebut ditolak. Pandangan yang pertama tadi daripada qaul tarajum yang mengatakan Allah mengilhamkan kepada setiap seorang mukallaf untuk memilih perbuatan satu yang telah ditentukan oleh Allah. Pandangan tersebut ditolak dengan sebab seluruh ulama' telah bersependapat bahawa sesungguhnya para mukallaf adalah sama di dalam perkara tersebut. Tak ada istilah yang wajib ke atas si fulan lain daripada wajib ke atas si fulan. Sebab semua telah mengatakan sama. Tak ada istilah orang ni wajibnya khusus,
Yang ni pula, yang perbuatan wajib pada orang pertama tak wajib ke atas dia. Dia ada perbuatan wajib yang lain pula. Tak ada. Semuanya sama. Semuanya sama. Sebab setiap seorang boleh pilih mana-mana. Jadi setiap seorang sama. Dia nak pilih mana-mana pun tak apa. Tapi kalau dah ditentukan yang ni wajib ke atas si fulan, tidak wajib ke atas si fulan, maka akan menyebabkan para mukallaf berbeza daripada seorang ke seorang. Dan ini bercanggah dengan ijma'. Kerana sesungguhnya para mukallaf adalah sama di dalam perkara tersebut. Iaitu perkara yang dimasukkan di sini adalah setiap satu daripada cabang-cabang kewajipan adalah boleh untuk menggugurkan kefarduan bagi setiap mukallaf. Oleh itu tidak wujud sama sekali perkhususan satu cabang tertentu untuk individu tertentu sahaja. Kerana hukum Allah adalah sama kepada semua mukallaf yang terbabit. Ini yang pertama. Dan orang yang telah mula, wa anna allazi akhraja khaslatan law adala ila ukhra la ajza'athu wa waqa'at wajibatan. Dan orang yang telah mula melakukan satu cabang daripada cabang-cabang kewajipan, seandainya dia beralih kepada perbuatan yang lain yang termasuk di dalam cabang-cabang kewajipan, maka perbuatan kedua yang dipilih tersebut adalah sah dan dikira sebagai perbuatan yang wajib. Dia nak bagi makan 10 miskin. Dia panggil dah seorang. Bagi dah nasi lemak tu. Kan? Pagi dah orang kedua. Nasi lemak dah habis. Beli tokmiah pula. Dia kena 10 orang. Tiba-tiba fikir, banyak juga lah. Kos. Kalau dia beli pakaian, kalau beli kopiah pun murah juga. Kopiah pun tu masuk pakaian. Kalau dia beli 10 kopiah, lagi murah daripada beli 10 makanan. Tokmiah pun sekarang naik harga contoh kan. Jadi dia kata, tak apalah. Mana orang ketiga? Tak apa. Kita tawakal. Dia pergi tukar. Dia pergi beli kopiah 10, dia bagi kepada 10 orang miskin. Maknanya dia telah pun melakukan perbuatan yang memberi makan. Tiba-tiba dia tak jadi. Dia beralih kepada perbuatan yang kedua. Sah tak? Kafarah sumpah dia? Sah. Sedangkan kalau ikut kefahaman qaulul tarajum, bila Allah dah ilhamkan yang pertama, itu yang wajib. Pindah kepada yang lain, dia buat perbuatan yang tak wajib. Jadi tak sah dia punya kafarah sumpah. Sedangkan mana siapa kata tak sah? Sah. Jadi nampak kepada kita bahawa ucapan qaulul tarajum itu adalah tidak benar. Wa hadzal jawab lam yadhkurhu al-imam wala atba'uhu bal tamassaku bitanafi faqat. Jawapan ini tidak dinyatakan oleh al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dan turut tidak dinyatakan oleh para pengikut beliau. Ini dalam kitab Mahsul tak sebut jawapan ni. Jawapan yang dua jawapan ni. Dalam Al-Mahsul tak ada, dalam Al-Hasil pun tak ada, dalam At-Tahsil pun tak ada. Bahkan mereka hanya mengambil sikap menafikan saja bantahan pertama oleh mazhab ketiga ini tanpa menyatakan dalil-dalil yang menolak bantahan tersebut. Dalam kitab ini sebut apa yang disebut oleh qaulul tarajum yang pertama tadi tertolak. Itu je, tak dinyatakan apa sebab tertolak. Jadi tahulah kita Imam Baidawi lebih sikit. Imam Baidawi berusaha untuk mendatangkan pula hujah dalam menolak. Kenapa ditolak? Dalam Imam Razi sebut hanya ni tak betul. Baik, kenapa tak betul? Didatangkan oleh Imam Al-Baidawi. Jadi kalau masa keluar matan nanti, boleh tambah. Contoh kalau keluar matan dalam jawapan Imam Baidawi tadi, kita pun kata wa hadzal jawab lam yazkuruhu al-Imam Ar-Razi fi muallafatihi wala atba'uhu bal iktafu atau iktasaru ala at-tanafi faqat bi khilafi ma fa'alahu al-Imam Al-Baidawi allazi ata bid-dalil ala butlaniyati ma qalahu al-khasmu. Contoh kita boleh mendatangkan tambahan. Jadi nampaklah kita punya huraian tu cantik lah, sebab kita tahu fakta ni. Wa ajaba anisani wa huwa kaunuhu ta'ayyana bi ikhtiyarihi. Yang kedua pula kena tolak. Apa yang kedua? Yang kedua iaitu al-khasmu kata apa? Tak mustahil kan Allah Ta'ala tak pilih lagi. Bila orang tu pilih je, ketika tolak, yang dia pilih tu saya jadikan sebagai perbuatan wajib ke atas diri dia. Wa ajaba 'ani tsani wa huwa kaunuhu ta'ayyana bi ikhtiyarihi bi anna al-wujuba thabitun qabla ikhtiyari al-mukallaf ijma'an
Ma anna al-wajiba fi tilka al-halati la yastaqimu an yakuna wahidan muayyanan lianna al-farda anna at-ta'yin mutawaqqifun ala ikhtiyarihi. Lianna al-farda lianna al-farda anna at-ta'yina mutawaqqifun ala ikhtiyarihi wa qad faradna al-ikhtiyar. Okey, jawapan yang kedua pula pengarang iaitu Al-Baydawi juga telah menjawab bantahan yang kedua, iaitu bantahan yang berbunyi perbuatan wajib tersebut telah menjadi perbuatan yang ditetapkan oleh Allah dengan sebab pilihan sang mukallaf. Mukallaf pilih dulu, lepas tu Allah pun, okey, yang ni lah saya jadikan sebagai perbuatan yang wajib ke atas dia. Kalau dia tak pilih, maknanya tak berlaku lagi lah wajib muayyan tu di sisi Allah Ta'ala. Dengan jawapan, okey, hujah tadi tu ditolak dengan jawapan bahawa sesungguhnya kewajipan adalah sabit sebelum berlakunya pemilihan si mukallaf secara al-ijma'. Sebab namanya wujub. Hukumnya namanya wujub. Wujub ni apa dia? Iaitu hukum Allah Ta'ala. Salah satu hukum Allah. Bila hukum Allah, hukum ni apa? Khitabullah. Al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida' aw takhir aw al wad'i. Apabila dia khitabullah dan dia merupakan kalamullah, maka kalam Allah adalah qadim. Jadi menunjukkan bahawa wujud dahulu hukum sebelum pilihan si mukallaf. Apabila kita kata Allah tunggu dulu, maknanya akan berlaku hukum datang selepas pilihan mukallaf. Maka ini bercangkah dengan ijma'. Sebab kewajipan sabit sebelum si mukallaf pilih. Sedangkan si qaul tarujum tadi, dia mengandaikan bahawa hukum datang selepas pemilihan si mukallaf. Dalam keadaan, ujah yang kedua pula. Tadi ujah pertama, benda ni bercanggah dengan ijma'. Dalam keadaan perbuatan yang wajib, di dalam situasi ini tidak boleh untuk menjadi satu perbuatan yang telah ditentukan oleh Allah. Kerana anggapan yang dipegang oleh mazhab ketiga, iaitu qaul tarajum, adalah penentuan daripada Allah adalah bergantung kepada pemilihan yang akan dibuat oleh si mukallaf, sedangkan kita telah beranggapan bahawa tiada sebarang pemilihan oleh si mukallaf. Kamu tadi kata apa? Wajib muayyan, kan? Maksudnya bukan mukhayyar. Betul tak? Kamu kata wajib muayyan inda Allah, kan? Ghair muayyan indana. Maksud dia dah diputuskan oleh Allah. Si mukallaf kerja dia ikut saja. Lepas tu yang ni macam mana pula ni? Ni kamu kata dia mukhayyar pula. Allah Ta'ala tunggu lagi apa yang dipilih oleh si mukallaf. Jadi mazhab kamu ni tak betul. Kamu sendiri tak perasan yang kamu telah bercanggahkan mazhab kamu. Tadi kamu juga yang kata tak ada pilihan. Kami kata ada pilihan. Kan? Kamu kata tak ada pilih. Semua kita kena buat apa yang Tuhan telah tetapkan. Tiba-tiba kamu tak perasan, kamu kata Allah tunggu pula apa yang dipilih oleh si mukallaf. Okey. Jelas, Ma'a anna al-wajiba fi tilka al-halati la yastaqimu an yakuna wahidan muayyanan. Lianna al-farda anna at-ta'yin mutawaqqifun ala ikhtiyarihi wa qad faradna al-ikhtiyar. Dalam keadaan kita beranggapan tidak ada pilihan. Kamu beranggapan tidak ada pilihan. Tiba-tiba kamu kata Allah Ta'ala akan pilih berdasarkan apa yang dipilih oleh mukallaf. Itu dah bercanggah dengan mazhab kamu. Okey. Wa ajaba 'anil thalith بأنه لو كان الواجب واحدا معينا والمأتي به بدل عنه يسقطه لكان الآتي به ليس آتيا بالواجب بل ببدله لكن الإجماع منعقد على أن الشخص الآتي بأي واحدة شاء من هذه الخصال هو آت بالواجب إجماعا. Jawapan ketiga. Jawapan ketiga kepada apa yang didakwa oleh qaul tarajum tadi. Apa dia? Tarajum kata, tak mustahil kan Allah Ta'ala menjadikan perbuatan yang dipilih oleh si mukallaf yang tersalah ni, dia nak pilih wajib tersalah. Sebab dia tak tahu, dia pun terpilih salah. Dia pun pilih perbuatan yang tak wajib. Lalu perbuatan yang tak wajib itu dengan rahmat Allah menggugurkan pula perbuatan wajib. Macam isu seorang yang berzakat, dia ada 5 ekor unta, dia keluarkan seekor unta terus. Sedangkan mengeluarkan seekor unta tidak wajib. Yang wajib seekor kambing je.
Tapi dengan rahmat Allah, seekor unta itu boleh menggugurkan kewajipan membayar zakat. Jadi perbuatan tidak wajib menggugurkan perbuatan wajib. Jadi kata Imam Baydawi, jawapan ketiganya, Al-Baydawi juga menjawab bantahan yang ketiga dengan jawapan bahawa sesungguhnya, kalaulah perbuatan yang wajib adalah satu perbuatan yang ditentukan oleh Allah dan perbuatan yang dilakukan oleh si mukallaf adalah ganti kepada perbuatan yang wajib yang akan menggugurkan perbuatan yang wajib tersebut. Tu dia bukan boleh main kita usul fiqh Saya tak boleh buat apa lah sebab saya terjemah Saya tak boleh menambah mengolah ayat Boleh tambah sikit-sikit, itu pun kena buat dalam kurungan supaya orang tahu ni tambahan saya. Sekali lagi, sesungguhnya kalaulah perbuatan yang wajib adalah satu perbuatan yang ditentukan oleh Allah dan perbuatan yang dilakukan oleh si mukallaf adalah ganti kepada perbuatan yang wajib yang akan menggugurkan, maksudnya perbuatan si mukallaf yang tak wajib itu akan menggugurkan perbuatan yang wajib tersebut. Macam kita sebut tadi lah. Maka orang yang melakukan perbuatan pengganti yang tak wajib tu bukanlah orang yang melakukan perbuatan yang wajib. Betul tak? Sebab kamu kata dia buat benda yang tak wajib, cuma hebatnya perbuatan yang tak wajib tu berjaya menggugurkan perbuatan wajib. Maksudnya dia tak perlulah selesai tanggungjawab dia. Walaupun dia tak buat perbuatan wajib, dia buat ganti bagi perbuatan wajib. Ganti kepada perbuatan wajib tak wajib. Okey. Maknanya dia buat perbuatan tak wajib lah. Cuma hebatnya perbuatan tak wajib gugurkan perbuatan wajib. Khasbah kata, macam tu lah. Okey, tunggu sekejap, dia kata. Okey, jadi maka orang yang melakukan perbuatan pengganti bukanlah orang yang melakukan perbuatan yang wajib. Bahkan dia hanyalah seorang yang melakukan perbuatan pengganti kepada perbuatan yang wajib. Okey. Pihak Al-Khasmu, pihak Qaul Tarjuh kata, begitulah. Dia tak buat benda wajib betul, tapi hebatnya perbuatan yang tak wajib tu boleh gugurkan. Selesai masalah? Tak selesai masalah. Kenapa? Namun al-ijma' telah termeterai atas keputusan bahawa seseorang yang melakukan apa sahaja perbuatan yang dia mahu daripada cabang-cabang kewajipan ini adalah orang yang melakukan perbuatan yang wajib secara ijma'. Ijma' mengatakan siapa-siapa pilih mana-mana perbuatan itu telah menjadi perbuatan wajib. Kamu kata dia buat perbuatan tak wajib. Tengok pecangan ijma'. Sedangkan ijma' mengatakan kita pilih mana-mana perbuatan sekalipun, bila kita pilih saja, kita buat terus, maka perbuatan yang telah kita buat itu menjadi wajib. Sedangkan dalam kemungkinan kamu ingin mengatakan di sana kemungkinan dia pilih perbuatan tak wajib. Cuma perbuatan tak wajib jadi ganti kepada perbuatan wajib. Jadi bercanggah dengan ijma'. Sebab ijma' mengatakan pilih mana-mana pun dia akan jadi perbuatan wajib. So, kif. Maka tersenyaplah Qaul Tarajum. Jadi Tarajum kata, okeylah. Tadi saya nak defend mazhab saya. Kamu bantai peringkat awal, saya defend. Kamu bantai, saya tak boleh jawab. Sekarang dengar pula hujah saya. Hujah asal mazhab saya. Tadi saya defend. Sebab awak kamu yang mulakan hentam dulu. Saya pun cuba jawab. Ingat boleh jawab lah, kali tak boleh jawab juga. Okey, sekarang saya mengaku. Cuma sekarang dengar pula mazhab kami. Apa dalil mazhab kami? Kamu boleh jawab ke tak boleh jawab? Okey, sebab tadi tu dia defend. Sekarang ni dia yang nak serang. Dengan mendatangkan dalil dia. Siapa tak faham tanya terus. Bismillah. Ustaz Adham. بلاش اجلس انت مشغول لا تعال يا اخي تعال اجلس اسمع كلامي حبيبي ليه شاي بس ليه بتعمل شاي ليه هو زايد الى المطبخ ولا زايد الى الحمام انا خايف لو هو ذاهب للحمام انا منعته حرام علي المشغول لا يشغل طيب قال قيل إن أتى بالكل معا فالامتثال إما بالكل فالكل واجب أو بكل واحد فتجتمع مؤثرات على أثر واحد أو بواحد غير معين ولم يوجد أو بواحد معين وهو المطلوب
Wa aidan al-wujubu muayyanun fayastad'i muayyanan wa laysa al-kulla wa la kulla wahidin wa kadha thawabu 'ala al-fi'li wal 'iqabu 'ala at-tarki. Oh, yang ni yang dulu masa saya belajar dulu, yang ni memang pening sungguh Tapi sekarang boleh tahanlah, boleh faham sikit-sikit. Tapi dia susah sikit. Ustaz Adham, ni susah ni. Tak apa, kita tunggu sekejap Beliau semangat nak buat syai. Tapi itulah syai je pun. Tak ada pula Tokmiah Sebab dia susah. Kalau saya mula kesian kat dia. Kita tunggu sekejap. Ustaz Adham. Ustaz Adham. Lih ya ammi. Huwa anta mashghul bisyai wala mashghul bifahmi al-kitab. Summa innaka ataita bisyai faqat. Wa syai biduni ta'miyah. Kas-salah bila qira'atil Quran illa surat al-Fatihah. Qara' al-Fatihah lakinnahu lam yaqra' surah ba'daha. Ini salah yani naqisah. Yani syai khairan insyaallah. Wa kana Rasul alaihi wasallam yujillu ni'mah wa in daqqat. Baik, hadza muhim. Dalil yang digunakan oleh qaulut tarajum. Okey, Al-Imam Al-Baidawi telah berkata, dikatakan bahawa seandainya seseorang mukallaf melakukan semua cabang kewajipan secara bersama. Okey, sekarang qaulut tarajum nak buktikan mazhab dia betul. Dia kata saya akan datangkan satu keadaan kalau seorang mukallaf itu dia nak tebus sumpah contoh, akhirnya dia bukan buat satu, dia buat empat-empat terus. Dan serentak pula tu. Kalau buat secara turutan, tahulah yang mula-mula tu jadi wajib. Dan kenapa jadi wajib? Sama ada Allah ilhamkan dia, sama ada dia buat dulu, lepas tu baru Tuhan jadikan, lepas tu mungkin dia tersilap pilih tapi boleh gantikan perbuatan wajib. Itu dia punya ujah yang sebab tu lah. Tapi sekarang ni dia kata okey lah, sekarang ni kita keluar bermasalah, dia buat tiga-tiga serentak. Macam mana boleh buat serentak? Bagi makan, bagi pakaian, bebaskan hamba. Macam mana boleh serentak? Boleh buat serentak tak? Macam mana cara? Ada orang miskin depan dia, ada 10 orang tu. Nak bagi makan kepada 10 orang miskin serentak, macam mana buat? Dah lah bagi makan, bagi pakaian tu. Boleh diwakilkan. Dia cari katakan 20 orang, seorang 10 orang pegang makanan, 10 orang lagi pegang kopiah. Boleh kan? Jadi dia kata dah, semua pakat nganga. Pakat nganga kepada 10 orang miskin ni, nganga mulut sekarang. Nganga, semua nganga lah. Dia tunggu je nak masukkan tokmiah dalam mulut tu Okey. Yang seorang ni tengah standby nak pegang kopiah, nak cekup tu atas kepala si 10 miskin ni. Lepas tu dia minta satu lagi seorang wakil dia cari hamba, duduk depan dia. Tunggu nak bebaskan. Dia buat isyarat begitu, semua akan buat secara serentak. Dia kata, aku wakilkan kamu semua untuk melakukan. Okey, selesai wakil. Lepas tu dia pun buat isyarat, yang masuk pun sumbat, yang pakai kopiah pun cekuk atas kepala terus, yang seorang tu, aku bebaskan kau sebagai wakil. Jadi semua berlaku secara serentak. Sekarang mana yang wajib? Perbuatan apa yang menjadi wajib? Sebab dia buat secara serentak. Okey, jadi kata qaulut tarajum, seandainya seseorang mukallaf melakukan semua cabang kewajipan secara bersama, maka pelaksanaan perintah berlaku. Pelaksanaan perintah, dia dianggap sebagai orang yang telah melaksanakan perintah semestinya. Baik, kenapa boleh berlaku pelaksanaan perintah? Sebab apa dia dianggap orang yang melakukan perintah? Okey, jadi sekarang ni qaulut tarajum mengeluarkan semua kemungkinan. Ni kaedah ni dipanggil sebagai as-sabr wa taqsim. Didatangkan semua kemungkinan dan dia akan batalkan secara satu kemungkinan. Sampailah yang tinggal satu saja kemungkinan yang tak dapat dibatalkan, maka itulah yang benar. Dia panggil as-sabr wa taqsim. Okey, sekarang ni dia dianggap sebagai orang yang melaksanakan perintah atau tidak? Kita kata ya. Okey, sekarang kenapa dia dianggap sebagai orang yang melaksanakan perintah? Okey, kemungkinan pertama kerana begini, kemungkinan kedua kerana begini, kemungkinan ketiga kerana begini, kemungkinan empat kerana begini. Okey, kemungkinan pertama ni betul tak betul? Kita cek salah. Kedua, salah. Ketiga, salah. So yang keempat yang betul. Sebab tak ada kemungkinan dah, hanya 4 je. Okey, dia nak guna cara begini Kita tengok apa caranya.
Maka pelaksanaan perintah berlaku sama ada dengan sebab melakukan semua cabang kewajipan. Maka sebab ini akan menatijahkan bahawa semua cabang-cabang itu adalah wajib. Dia kata sekarang ni orang tadi dianggap sebagai orang melaksanakan perintah atau tidak? Memanglah dia telah melaksanakan perintah. Kenapa? Kemungkinan pertama, sebab dia buat semua sekali. Maksudnya kalau tak buat semua sekali, dia tak melaksanakan perintah lah. Tak juga. Maknanya sebab yang pertama salah. Ini sekali dikeluarkan semua kemungkinan. Kenapa orang tadi dianggap sebagai orang melaksanakan perintah? Kenapa? Kemungkinan yang pertama, sebab dia buat semua sekali. Dia buat tiga-tiga tu. Dengan maksud apa dia buat tiga-tiga tu? Dengan maksud dia panggil, setiap satu itu akan dianggap 1/3 sebab. Dia buat yang kedua jadi 1/3 sebab yang kedua. Dia buat yang ketiga jadi 1/3 yang sebab yang ketiga. Dia buat semua sekali, dapat terhasillah satu sebab. Dia nak kata begitu. Sekarang ni kemungkinan yang pertama, orang tadi dianggap melaksanakan perintah kerana dia buat semua sekali dengan maksud setiap satu itu mewakili 1/3 sebab. Maka kemungkinan ini tersalah. Kemungkinan ini salah. Sebab apa? Kalau begitu, kalau dia buat satu saja, dia tak lagi dianggap orang yang melaksanakan perintah. Sebab dia hanya baru buat 1/3 sebab pelaksanaan perintah. Sedangkan yang kita tahu dia buat satu pun selesai. Jadi kemungkinan pertama tertolak. Sekarang ni kau tahu nak buktikan mazhab dia betul. Jadi dikeluarkan semua kemungkinan. Last sekali dia akan beritahu kenapa orang ni dianggap melaksanakan perintah. Sebab dia buat satu perbuatan yang telah ditentukan oleh Allah. Okey? Jadi sebab yang pertama kerana melakukan semua cabang kewajipan. Dia panggil al-imtithal bil kul. Kalau ikut istilah Arabnya al-kul ataupun kullu wahidin. Macam tak dapat beza tu kan? Pertama kul. Yang kedua dia panggil kullu wahidin. Al-kul maksud dia apa? Setiap satu cabang mewakili 1/3 sebab. Kalau contoh kafar subah ada 3, maka 1/3 lah. Setiap satu cabang dia merupakan satu juzuk daripada sebab. Jadi kalau ada 3, jadi 1/3 lah. Kalau ada 4, 1/4 lah. Adapun kullu wahid pula maksud dia setiap satu itu cukup untuk menjadi satu sebab. Kalau macam tadi, setiap satu jadi 1/3 je, dia bukan semua sebab, dia hanya sebahagian sebab. Bila gabung semua sekali baru terhasil sebab. Itu al-kul. Kalau kullu wahid, setiap satu itu boleh cukup untuk menjadi sebab. Kalau buat satu pun dah cukup. Buat dua saja pun cukup. Buat 3 saja pun cukup. Cuma, kalau kita kata yang kedua pula, atau, yang kita balik yang pertama, maka pelaksanaan perintah berlaku sama ada dengan sebab melakukan semua cabang kewajipan. Dengan maksud setiap satu menjadi wakil kepada sebab, sebahagian sebab. Kalau buat satu, tak selesai. Buat 2, tak selesai. Buat 3, baru ketiga-tiganya selesai. Baru terhasil satu sebab. Kalau kita kata kemungkinan yang pertama ni betul, dia akan jadi bersalah. Kerana apa? Kerana dia membawa satu keputusan yang salah. Apa? Maka sebab ini akan menatijahkan bahawa semua cabang-cabang itu adalah wajib. Kalau setiap satu itu mewakili 1/3, kalau buat satu saja, dia belum lagi melakukan perintah. Dia hanya baru berjaya menghasilkan 1/3 perintah. Jadi, kena buat apa? Kena buatlah yang kedua. Tapi tak selesai nak baru 2/3. Dia kena buatlah yang ketiga pula. Baru terhasil sebab pelaksanaan perintah. Sedangkan tak ada siapa di antara kita mengatakan ketiga-tiganya wajib. Okey. Yang kedua pula. Kemungkinan yang kedua yang juga salah di sisi qaul tarjum. Atau pelaksanaan perintah adalah terlaksana dengan sebab si mukallaf melaksanakan setiap satu daripada cabang-cabang. Kalau tadi istilahnya bisababil kul. Imma bil kul. Sekarang imma bi kulli wahidin. Apa beza antara dua ni? Yang kedua ni pula, setiap satu itu
sebenarnya dia sendiri sudah cukup. Okey, dia sendiri sudah cukup. Dia bukan 1/3 sebab, tapi dia adalah cukup satu sebab. Yang kedua pun cukup satu sebab. Yang ketiga pun cukup satu sebab. Okey, atau pelaksanaan perintah adalah terlaksana dengan sebab si mukallaf melaksanakan setiap satu daripada cabang-cabang. Maka sebab ini akan menatijahkan berlakunya gabungan pemberi-pemberi kesan kepada kesan yang satu sahaja. Naya. Yang ni susah sikit Memang saya sendiri pun masa menghurai dulu pun, yang ni kita ambil nafas panjang sikit. Dia kata apa sahabat-sahabat yang dirahmati Allah? Dia kata kemungkinan yang kedua ni pun salah. Cuma kita cuba fahamlah. Kita keluarkan saja kemungkinan dan kita cuba faham, dan kita akan kata lah kali dia salah. Okey, apabila setiap satu itu dia semata-mata sudah cukup menjadi sebab, tiba-tiba kita wajibkan. Kita kata kenapa dia ni dianggap sebagai orang melaksanakan perintah? Sebab dia buat tiga-tiga sekali. Dan setiap satu menjadi satu sebab yang sempurna. Tapi tiga-tiga kena buat. Maksud dia apa? Maksud dia akan menyebabkan terhasilnya berhimpun pemberi-pemberi kesan, sedangkan kesannya adalah satu saja. Terhimpun pemberi-pemberi kesan, sedangkan kesannya adalah satu. Terhimpun pemberi-pemberi kesan, ijtima' mu'athirat ala athar wahid, terhimpunnya pemberi-pemberi kesan terhadap kesan yang satu sahaja, sebenarnya ini mustahil. Sebab dia akan menyebabkan setiap satu mendakwa dia sahajalah sebab. Yang kedua pun kata dia sahajalah sebab. Yang ketiga kata dia sahajalah sebab. Dan menafikan yang lain. Lalu setiap satu akan kata saya sebab, saya bukan sebab. Yang kedua pun kata sayalah satu-satunya sebab, tapi saya sebenarnya bukan sebab. Yang ketiga kata sayalah satu-satunya sebab, dan saya juga bukan sebab. Jadi berlaku ijtima' an-naqidain. Saya sebab, saya bukan sebab. Ijtima' naqidain batil. Okey. Sebab setiap satu cukup untuk menjadi sebab, dan dialah satu-satunya sebab. Setiap satu boleh menjadi sebab. Bila dia menjadi sebab, tiba-tiba kita wajibkan ketiga-tiganya sekali. Apa maknanya? Sebab kalau kita kata buat satu saja pun cukup, selesai masalah. Tak timbul isu kita ni. Tapi masalah kemungkinan yang kedua yang kita nak batalkan ni, dia kata kenapa orang tadi dianggap melaksanakan perintah kalau dia buat ketiga kafarah sumpah itu secara serentak, kenapa dia dianggap sebagai orang melaksanakan perintah? Kita kata kerana dia buat semua sekali. Apa maksud dia? Kalau kita kata begitu, maksudnya kita nak dakwa setiap satu itu cukup untuk menjadi sebab. Dan sebenarnya sebab yang kedua, sebab yang ketiga bukan sebab. Tapi sebab yang kedua tu sebenarnya cukupnya sebab. Sebab pertama dengan ketiga bukan sebab. Tapi sebab yang ketiga sebenarnya cukup menjadi sebab. Sebab pertama, kedua bukan sebab. Maksud dia apa? Memberi makan 10 orang miskin, dialah sebenarnya sebab. Tetapi sebenarnya dia bukan sebab. Sebab yang kedua apa dia? Bagi makan. Tadi bagi apa? Bagi pakaian. Tadi makan. Bagi pakaian kepada 10 orang miskin. Sebenarnya dia adalah sebab mengapa orang tadi melaksanakan perintah. Tapi sebenarnya dia bukan bagi sebab. Dia bukan penyebab. Sebab yang ketiga pula, membebaskan hamba. Sebenarnya dialah penyebab kepada berlakunya pelaksanaan perintah ni. Tapi untuk pengetahuan, sebenarnya dia bukan penyebab. Jadi apa yang berlaku? Berlaku ijtima' ad-diddain. An-naqidain. Ijtima' an-naqidain. Bila berlaku ijtima' naqidain, maka dia akan terbatal keputusan itu. Sebab ad-diddan la yajtami'an. Dua benda yang bercanggah tak akan dapat dihimpunkan serentak. Saya penyebab, saya bukan penyebab. Cakap betul, entah penyebab ke bukan penyebab. Saya penyebab. Tapi untuk pengetahuan, saya bukan penyebab. Jadi, pertemuan dua naqid adalah batil. Yang kedua ni agak ni sikit Tapi sebenarnya kita pun setuju dengan qaul tarajum. Cuma qaul tarajum dia nak mendatangkan segala kemungkinan. Kenapa orang tadi dianggap orang yang melaksanakan perintah? Okey, kita keluarkan segala kemungkinan walaupun mengarut sekalipun, dan kita akan batalkan satu-satu. Okey, yang pertama, kita kata kerana setiap satu tu dia mewakili 1/3 sebab. Kalau macam tu, kena buat 3-3 lah. Baru nak terhasil sebab.
Tapi kalau buat tiga-tiga, kita akan wajibkan tiga-tiga. Sedangkan tak ada siapa yang wajibkan tiga-tiga. Jadi terbatal. Okey, kita pergi kepada kemungkinan yang kedua. Sebab setiap satu tu dia sebenarnya satu-satunya sebab. Tapi dalam masa yang sama, yang kedua pun kata begitu, yang ketiga pun kata begitu. Sebab tu dia dianggap sebagai orang melaksanakan perintah. Sebab dia buat tiga-tiga sekali. Dalam masa yang sama, setiap satu itu sebenarnya sebab. Jadi apa yang berlaku? Kalau macam tu, setiap satu akan mengatakan dia lah semata-matanya sebab. Dua yang lain bukan. Kalau begitu, apa yang berlaku setelah tiga-tiga kata begitu? Saya sebab, saya bukan sebab. Pergi kepada memberi makan. Macam mana kamu? Apa status kamu? Saya sebab, saya bukan sebab. Terima kasih. Kamu pula, wahai perbuatan memberikan pakaian. Macam mana kamu? Saya sebab, saya bukan sebab. Kamu pula macam mana? Wahai perbuatan membakar hamba. Saya pun macam tu juga. Saya lah satu-satunya sebab, tapi saya bukan sebab. Sebab, kenapa saya sebab? Saya memang sebab. Tapi kenapa saya bukan sebab? Sebab dia pun sebab. Jadi dia menafikan saya nafikan dia. Jadi kedua-duanya tak betul. Okay? Dia main sikit lah. Tapi kalau kita fikir-fikir sebenarnya senang. Dia cuma nak kata benda ni mustahil. Okay, cuma dia susun secara ilmiah. Kita tak pernah berhujah dengan cara begini. Kalau berhujah dalam parlimen, pening orang. Tapi barang keputusan yang membawa kepada ijtima' diddain ataupun ijtima' naqidain, keputusan itu akan salah. Akan menjadi salah. Okey, sebelum saya lanjut kepada yang ketiga, sebab yang ketiga senang dah. Ada siapa tak faham tak yang kedua ni? Tapi nanti kita akan baca dalam ni, kita di matan ni. Kita akan tengok huraian Imam Isnawi lepas ni. Akan lebih jelas lah. Tapi saya nak bagi jelas dulu, bila kita baca matan syarah nanti kita dah nampak senang. Ada siapa yang nak tanya penjelasan? Clear ke? Kalau tadi setiap satu mewakili 1/3. Kalau yang kedua, setiap satu tu bukan 1/3, tapi dia adalah satu. Maknanya cukup dengan satu. Tapi kena buat tiga-tiga, so dia jadi 3 pula dah. Sedangkan dia 3 sebab, tapi sebab satu je. Betul tak? Satu orang ijtima' mu'assirah ada asar wahid ni tak betul. Pemberi kesan hanya satu. Al-mu'assir hanya satu. Kerana sepatutnya satu kesan, satu sebab je. Dia tak ada 3 sebab untuk satu kesan. Kalau 3 sebab, mesti 3 kesan. Kalau satu sebab, satu kesan. Sebab kalau ketiga-tiganya adalah sebab yang sempurna, setiap satu tu sebab yang sempurna, sedang yang kita nak hasilkan hanya satu keputusan, dia akan menyebabkan setiap satu mendakwa dialah semata-mata. Dalam masa yang sama, orang yang lain juga mendakwa yang sama. Lalu akhirnya berlaku, setiap satu dia sebab, dia bukan sebab. Maka berlakulah ijtima' naqidan. Bila berlaku ijtima' naqidan, maka keputusan itu adalah salah. Au biwahidin ghairi muayyanin walam yujad. Atau ini dia terus merujuk pada mazhab kita lah. Atau kemungkinan orang yang buat tiga-tiga tu secara serentak, dia ni dianggap sebagai orang yang melaksanakan perintah. Atau sebab apa? Kerana apa? Kerana dia buat satu perbuatan tapi tak jelas perbuatan tu. Okay? Atau pelaksanaan perintah adalah tertunai dengan sebab si mukallaf melaksanakan satu perbuatan yang tidak ditentukan oleh Allah. Yang macam kamu sebutlah. Tapi kata dia, sedangkan perbuatan yang tidak ditentukan adalah tidak wujud. Bila perbuatan tu wujud, mesti dia ni ditentukan. Jelas. Mana ada benda wujud tak jelas? Air kan jelas, lepas tu wujud. Benda tak wujud, tak jelas. Kalau dia wujud, dia mesti jelas. Ni benda tu macam mana tah? Satu perbuatan yang tak ditentukan. Benda tak ditentukan, tak wujud. Mana boleh kita mengatakan dia dianggap melaksanakan perintah sebab buat benda yang tak wujud? Betul. Bila dia benda tu wujud,
maka dia mesti ditentukan. Macam kita kan, kita wujud tak? Wujud. Tentu tak kita ni? Jelas tak kita? Ke sama-sama saya ni nampak macam angin je? Jelas kan? Marah je bukan marah. Jadi kamu sebenarnya dia kata mendakwa perbuatan yang satu itu tak wujud. Jadi mana boleh kita kata wajib ni terhasil sebab buat benda yang tak wujud. Jadi salahlah cara kamu faham tu. Baik, tinggal yang terakhir. Buat satu benda yang jelas. Yang tu akan pegang. Sebab benda yang ditentukan oleh Allah ni wujud. Benda tak ditentukan tak wujud. Benda yang tak jelas ni tak wujud. Dia mesti jelas baru wujud. Jadi kamilah betul kata dia. Au biwahidin muayyan wa huwal matlub. Atau tertunainya tanggungjawab si mukallaf untuk melaksanakan perintah Allah adalah dengan sebab si mukallaf ini melaksanakan satu perbuatan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemungkinan yang terakhir inilah yang dituntut dan diterima. Yang ni yang dituntut. Yang tiga kemungkinan yang pertama batal. Sebab mengarut kata dia. Yang pertama tu lagilah kena buat semua sekali. Yang kedua, setiap satu akan dakwa dia lah semata-mata tapi dia pun bukan. Yang ketiga, benda tak wujud. Benda tak ditentukan tak wujud. Kalau benda wujud mesti benda tu jelas ditentukan. Jadi tinggal apa lagi kemungkinan? Ada tak kemungkinan yang terakhir? Ada. Apa dia? Benda tu jelas lah. Yang tu yang kami pegang. Ada kemungkinan lain? Tak ada. 4 ni je dia kata. 4 ni je ada kemungkinan. Tak ada kemungkinan lain. Bila kita keluarkan semua kemungkinan dan kita perhati molek 3 kemungkinan salah, maka yang tinggal 1 lah yang betul. Itulah mazhab kami, kata mereka. Wa aidan al-wujubu muayyan fayastad'i muayyanan wa laysa al-kulla wa la kulla wahidin wa kadha as-sawabu 'ala al-fi'li wal 'iqabu 'ala at-tarki. Antara hujah juga yang menyokong pandangan mazhab yang ketiga ialah ni hujah yang seterusnya, hujah mereka. Tadi hujah yang pertama tadi, kalau buat semua sekali. Kalau buat semua sekali, kenapa dia dianggap sebagai orang yang melaksanakan perintah? Sebab dia buat semua sekali? Atau dia buat setiap satu? Atau dia buat benda yang tak jelas? Atau dia buat benda yang jelas? Itu sebab itu hujah yang pertama mereka. Hujah kedua mereka, kewajipan juga telah ditentukan oleh Allah. Al-wujub, kewajipan itu sendiri ditentukan oleh Allah sebab dia hukum. Mana ada hukum sama-sama? Al-wujub, iaitu hukum Allah yang namanya wujub, dia merupakan hukum yang jelas. Kewajipan juga telah ditentukan oleh Allah. Maka kewajipan memerlukan satu perbuatan yang juga ditentukan. Sebab kalau hukum itu jelas, maka perbuatan yang menjadi tapak kepada hukum juga mesti jelas. Macam mana hukum nak pergi kepada tempat yang tak jelas? Okey. Maka kewajipan memerlukan satu perbuatan yang juga ditentukan dalam keadaan perbuatan yang ditentukan tersebut bukanlah semua cabang kewajipan. Sebab kalau cakap semua, sebut al-kul, setiap satu dia menjadi 1/3. Macam kita balik kepada cerita tadi. Dia tak betul. Dan bukan juga setiap satu daripada cabang-cabang kewajipan, iaitu setiap satu mendakwa dialah semata-mata tapak kepada kewajipan tu. Yang lain kata saya pun begitu juga. Jadi macam mana begitu? Tak boleh. Sebab dia akan menyebabkan ijtima' mu'assirat ala asar wahid. Begitu juga kemudian hujah mereka yang seterusnya, wa kadzas sawabu 'alal fi'li wal 'iqabu 'ala tarki. Begitu juga pahala diberikan atas sebab pelaksanaan sesuatu perintah dan balasan buruk juga diberikan atas sebab meninggalkan pelaksanaan sesuatu perintah. Mereka kalau buat semua sekali, dia dapat pahala sebab apa? Sebab dia buat semua sekali? Dia dapat pahala wajib sebab apa? Dia buat semua sekali? Atau buat setiap satu? Atau buat satu perbuatan yang tak wujud? Atau buat perbuatan yang wujud yang mesti, perbuatan wujud mesti ditentukan. Jadi ini 4 hujah mereka. Hujah pertama dari sudut kalau buat semua sekali, kenapa dia dianggap sebagai orang melaksanakan perintah. Yang kedua, hujah mereka yang kedua, kewajipan itu benda yang ditentukan, maka dia memerlukan tempat yang juga ditentukan. Hujah yang ketiga,
Kalau buat semua sekali, dia dapat pahala wajib sebab apa? Kalau dia tinggal semua sekali, dia dapat dosa kerana meninggalkan buatan apa? Jadi mereka nak dakwa sudahnya kerana satu saja, iaitu perbuatan itu satu yang telah ditentukan. Ini matan. Okey? Okey. Faizan al-wajibu wahidun muayyan. Oleh itu, kata Imam Baydawi, perbuatan yang wajib adalah satu perbuatan yang telah ditentukan. Ini adalah hujah yang dipegang oleh qaulut tarajum. Aqul. Jadi yang tadi itu semuanya kalam Imam Baydawi. Sekarang kita akan masuk perincian agar kita dapat lebih jelas lagi apa yang disebut oleh Imam Baydawi tadi melalui huraian Al-Imam Al-Isnawi. Maknanya dia ada 4 hujah. Kesemuanya ada 4 hujah. Hujah pertama, isu tentang orang yang dianggap perbuatan yang dianggap sebab kepada pelaksanaan perintah. Hujah yang kedua dari sudut kewajipan itu tertentu. Kewajipan itu telah ditentukan. Kewajipan itu jelas. Dia juga memerlukan tempat. Baik tempat tu apa dia? Tempat yang jelas, tempat yang tak jelas, semua tempat atau setiap satu tempat. Yang ketiga dari sudut kalau buat semua sekali dapat pahala. Pahala dengan sebab apa? Kalau tinggal semua sekali dapat dosa kan? Kenapa dia berdosa? Kesemuanya dia akan balik ke 4 kemungkinan yang awal. Okey, kita tengok apa yang diuraikan oleh Al-Imam Al-Isnawi. Aqul ihtajja az-zahibu ila anna al-wajib wahidun muayyanun bi anna fi'la al-wajib lahu sifat wa hiya isqatul fardi wa kaunuhu wajiban wa istihqaqu thawabil wajibi wa tarkuhu aidan. Okey, sorry. Kita baca sekali lagi, salah baca tu. Aqul ihtajja az-zahibu ila anna al-wajiba wahidun muayyanun. Ihtajja az-zahibu ila anna al-wajiba wahidun muayyan. Ihtajja bimadha? Bi anna fi'la al-wajib lahu sifat wa hiya isqatul fardi wa kaunuhu wajiban wa istihqaqu thawabil wajib. Wa tarkuhu aidan lahu khassatun wa hiya istihqaqul iqab. Okey? Huraian Al-Imam Al-Isnawi kita hujah qaul tarajum berdasarkan huraian Imam Al-Isnawi. Saya berkata, siapa saya ni? Imam Al-Isnawi. Orang yang berpandangan bahawa perbuatan yang wajib adalah satu perbuatan yang ditentukan telah berhujah dengan hujah bahawa sesungguhnya pelaksanaan perbuatan yang wajib mempunyai sifat-sifat khusus. Bila orang melakukan perbuatan yang wajib, akan ada 3 sifat yang akan berlaku. Sifat-sifat tersebut ialah pengguguran kefarduan ke atas si mukallaf. Kalau dia buat benda yang wajib, tergugurlah tanggungjawab dia. Gugur. Yang kedua, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang wajib. Kalau dah dia diminta untuk buat benda wajib, tiba-tiba pergi buat benda sunat, tak selesai masalah. Kalau perbuatan itu berjaya menggugurkan kefarduan, maka perbuatan itu adalah wajib. Yang ketiga, dan si mukallaf layak untuk memperolehi pahala melakukan perbuatan yang wajib. Layak. Kalau Allah nak bagi, Allah boleh bagi. Tindakan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan juga mempunyai sifat yang khusus, iaitu si mukallaf layak untuk mendapat balasan buruk. Kalau tinggal, berhak untuk mendapat iqab di sisi Allah Azza wa Jalla. Wal-iyazu billahi min zalik. Maknanya dengan empat sifat inilah qaul tarajum akan mengatakan bahawa mazhab mereka adalah mazhab yang benar. Okey. Wa hadhihi al-arba'atu tadullu ala annahu wahidun muayyan. ثم ذكر المصنف هذه الأوصاف على هذا الترتيب فبدأ بإسقاط الفرض وعبر عنه بالامتثال فقال إذا أتى المكلف بالخصال جميعها في وقت واحد فلا شك في كونه ممتثلا وهذا الامتثال لا جائز أن يكون معللا بالكل من حيث هو كل
ala ma'na annahu yakunu al-majmu'u huwa al-'illata fi isqatil wajib wa kullu wahidin juz'un min ajza'il 'illah wa huwa al-musamma bil kulli al-majmu'i. Al-kulli al-majmu'i. Baik. Keempat sifat ini, keempat sifat yang disebutkan tadi, iaitu isqatul fard, kaunuhu wajiban, istihqaqu sawabil wajib, wa istihqaqul iqab in turikal al-fi'lu. Keempat sifat ini semuanya menunjukkan bahawa perbuatan yang diwajibkan hanyalah satu perbuatan yang telah ditentukan oleh Allah berdasarkan mazhab qaulu tarajum. Baik. Kita tengok susunan hujah dia berdasarkan empat sifat. Kita masuk satu-satu. Tadi kita dah baca matan secara kasar. Kita akan tengok huraian yang lebih terperinci daripada Sayyidina Imam Al-Isnawi. Sifat pertama iaitu isqatul wajib, yang digunakan kalau ikut dalam bahasa Imam Baidawi digunakan imtisal. Orang itu dianggap melaksanakan perintah. Sebab apa? Sebab kefarduan telah berjaya digugurkan. Bila kita sembahyang, kita telah menggugurkan kefarduan ke atas diri kita. Kita telah menyelesaikan kefarduan itu. Baik. Sifat pertama. Kemudian pengarang iaitu Al-Baidawi menyebut sifat-sifat yang empat ini berdasarkan susunan ini. Mula dengan isqatul fard. Kemudian dibincangkan tentang kaunuhu wajiban. Lepas tu istihqaqu sawabil wajib. Lepas tu istihqaqu al-iqab. Lalu beliau memulakan dengan sifat yang pertama iaitu pengguguran kefarduan. Beliau iaitu Al-Imam Al-Baidawi menggambarkan sifat pertama ini dengan menggunakan istilah pelaksanaan perintah. Isqatul fard, isqatul wajib digunakan gaya bahasa Imam Baidawinya dengan imtisal. Sebab memang saling kait mengait. Tidak akan dianggap seseorang itu melakukan perintah Allah melainkan setelah dia berjaya menggugurkan kewajipan daripada diri dia. Lantas beliau berkata, iaitu Imam Baidawi berkata apa dia? Apabila seseorang mukallaf melakukan cabang-cabang kewajipan seluruhnya pada satu waktu secara serentak, maka tidak syak lagi bahawa si mukallaf adalah seorang yang telah melaksanakan perintah. Yang tu memang kita semua setuju. Dia buat empat-empat sekali serentak. Dia buat tiga-tiga khisal kafarah tadi secara serentak. Bagi makan, bagi pakaian, bebaskan hamba. Tiga-tiga dibuat serentak. Sebab apa? Kalau tak buat serentak, kita tahulah yang mula-mula tu wajib. Ni kita buat serentak. Jadi kita nak bincang mana yang wajib. Namun pelaksanaan perintah ini tidak boleh untuk dikatakan bahawa ia adalah disebabkan kerana si mukallaf melaksanakan semua cabang kewajipan. Al-kul. Di sana ada istilah al-kul. Lepas tu istilah satu lagi al-kullu wahidin. Jadi dua tu macam dekat-dekat tu. Jadi kita kena ingat sungguh. Al-kul. Lepas tu lagi kullu wahid. Al-kul ada makna. Kullu wahid ada makna. Okey. Namun pelaksanaan perintah ini tidak boleh untuk dikatakan bahawa ia adalah disebabkan kerana si mukallaf melaksanakan semua cabang kewajipan. Dari sudut, apa maksud dia? Dari sudut sebab berlakunya pelaksanaan perintah adalah pelaksanaan semua cabang kewajipan. Sekarang kita nak bincang, kenapa dia dianggap sebagai orang yang berjaya menggugurkan kefarduan? Kenapa? Sebab dia buat semua sekali? Dengan sebab al-kul? Dengan sebab semua? Apa maksud dia? Dengan sebab setiap satu tu merupakan 1/3 daripada kafar sumpah? Okey. Dengan berdasarkan makna bahawa sesungguhnya gabungan cabang-cabang kewajipan adalah illah kepada gugurnya perbuatan yang wajib. Okey, gabungan itu baru berjaya menggugurkan. Kalau tak bergabung, tak berjaya gugur. Betul ke macam tu? Tak betul. So, kemungkinan pertama ditolak. Sekarang digunakan kaedah as-sabr wa taqsim. Keluarkan semua kemungkinan, lepas tu dibatalkan setiap satu dan dia akan tinggal last sekali. Yang last tu adalah betul.
Sesungguhnya gabungan cabang-cabang kewajipan adalah illah. Illah sebablah kepada gugurnya perbuatan yang wajib. Dan setiap satu daripada cabang-cabang kewajipan adalah satu juzuk daripada juzuk-juzuk illah. Wahuwal musamma bil kulliyi al majmu'i li'annahu yalzam an yakuna al kullu wajiban. Keadaan setiap satu daripada cabang-cabang kewajipan merupakan satu juzuk daripada juzuk-juzuk illah adalah dinamakan sebagai al kulli al majmu'i. Al kulliyul majmu'i ini yang dimaksudkan dengan al kull. Disebut al-kull, maksudnya al-kulli al-majmu'i. Apa dia al-kulli al-majmu'i? Gabungan semua perkara tadi membentuk keputusan. Contoh kita kata nak masak nasi, perlukan kepada al-kulliyu al-majmu'i. Kenapa nasi ini dianggap nasi ini tidak mantah? Kenapa nasi ini dianggap boleh dimakan? Sebab pertama beras, ada beras. Ilahnya kerana ada beras, campur ada air yang cukup. Dengan beras campur air yang cukup dan ada api, tiga ini berjaya membentuk nasi yang boleh dimakan. Tapi kalau ada dua saja, tak selesai. Ada beras, ada api, terbakar. Betul tak? Ada beras, ada air, tak ada api, kembanglah kawan tu. Tak boleh makan lah, kan? Ada api saja, tengok je api. Tak boleh makan juga. Jadi gabung tiga-tiga baru berjaya menghasilkan keputusan, iaitu nasi yang boleh dimakan. Jadi kalau orang tanya kenapa nasi ini boleh dimakan, kerana berlaku al-kulli al-majmu'i. Itu tak apalah, itu masalah beras. Sebab kita pun kata nak masak kena tiga-tiga sekali. Cuma dalam masalah wajib, dalam masalah wajib mukhayyad ini, kalau kita kata ketiga-tiganya kena buat, masalah. Sebab kita tak mengatakan seseorang yang dia bersumpah lalu dia tak mampu nak laksanakan sumpah, dia kena lakukan ketiga-tiga perbuatan penebus sumpah tu. Dia kena buat satu je. Kalau kita kata sebab dia dianggap orang melaksanakan perintah kerana berlaku al-kulli al-majmu'i, maknanya dia kena buat tiga-tiga. Sebab membebaskan hamba hanya 1/3 sebab. Memberikan makan hanya 1/3 sebab. Memberikan pakaian 1/3 sebab. Gabungan itu baru membentuk sebab. Dan siapa yang kata kena buat tiga-tiga? Tak ada siapa yang kata. So, terbatallah kemungkinan yang pertama ini. Rasanya jelas tu kan? Harap-harap jelas. Dia kalau benda jelas, ulang lagi tak jelas lah. InsyaAllah tu. Cuma dia main sikit sebab apa namanya, usul fiqh ni seronoknya bila kita baca usul fiqh memang kita kimnu syai. Sian sahabat-sahabat tak minum syai kan? Bawalah syai berumah. Air kita boleh sediakan. Bawa gula. Membentuk syai ni memerlukan kepada, pertamanya cawan lah. Cawan kita boleh sediakan. Gula, kalau ramai sangat, naya kita kan. Jadi masing-masing bawa gula sama sikit. Dan juga ni, yang ni pun apa namanya ni? Uncang ni. Apa cakap Arab saya terlupa Ada Syekh Said pernah sebut ni. Fatlah, Allah ta'ala. Fatlah. Jadi fatlah ni juga penting. Jadi dengan ketiga-tiga ini bentuklah syai. Kenapa syai ini berjaya diminum? Kerana berlaku ilahnya al-kulli al-majmu'i. Kerana betul. Sebab memang kena ada tiga-tiga. Kalau buat uncang je, fadhal Ustaz. Fadhal. Lepas tu nak buat apa? Dah suruh saya sedut. Bagi air. Ni air syai. Ni bukan air syai. Ni air biasa, dia kosong. Bagi cawan. Fadhal Ustaz. Mana airnya? Tak apalah. Itu tak berlaku sebab dalam isu syai memang betul kena ada al-kulliyu al-majmu'i. Dahsyat sampai ke syai al-kulli majmu'i. Boleh tulis dalam Facebook Okey. Kemungkinan pertama ini tertolak. Al-kulli al-majmu'i dalam isu al-wajib al-mukhayyar, yang mana orang tadi buat ketiga-tiga cabang kafarah sumpah tu serentak. Ini ditolak. Kita tak boleh kata sebabnya kerana al-kulli al-majmu'i. Sebab apa? Kerana kemungkinan ini akan menyebabkan semua cabang kewajipan akan menjadi perbuatan yang wajib untuk dilaksanakan.
Sedangkan yang wajib satu je. Dia orang kata wahid, al-wajibu wahidun muayyan indallah ghair muayyan indana. Kita pun kata wahid mubham min umurin muayyanah. Mu'tazilah kata al-kull wajib ala takhir. Jadi payah-payah pun wahid je lah. Wahid muskul, laisal kull wa innama huwal wahid. Taib. Jadi kemungkinan pertama ini akan menyebabkan setiap satu jadi wajib, sebab tak akan berlaku sebab mereka setelah digabungkan ketiga-tiganya sekali. Jadi tertolak. Wala jaiza an yakuna mu'allalan bi kulli wahidin wa huwa al-musamma bil kulli at-tafsili. Al-kulli at-tafsili juga salah. Apa dia al-kulli at-tafsili? Setiap satu mendakwa dialah satu-satunya sebab dan menafikan yang kedua. Yang kedua pun kata begitu, yang ketiga pun kata begitu. Ini semua dakwa diri masing-masing ni. Sayalah sebab, kamu tak. Kita berkata, kamu bercakap benar. Kamu pula yang kedua, sayalah sebab, bukan dia. Benar, kamu juga bercakap betul. Bila kita mengiyakan kedua-duanya, apa keputusan dia? Wahai yang pertama, kamu satu-satunya sebab dan kamu bukan sebab. Yang kedua, kamu pun sebab, kamu bukan sebab. Jadi berlaku istima' an-naqidan. Istima'un naqidain batil. Kemungkinan yang begitu juga tidak boleh. Kita baca Arab terlebih dahulu. Wala jaiza an yakuna mu'allalan bi kulli wahidin wa huwa al-musamma bil kulli at-tafsili li'annahu yalzamu ijtima'u mu'assirat wa hiya al-i'taq wal kiswatu wal it'am ala atharin wahidin wa huwa al-imtisal wa huwa muhal. Okey, li'annahu yalzamu ijtima'u mu'assirat wa huwa al-i'taq wal kiswah. Dalam cetakan buku ni, dalam cetakan buku ni sebut al-i'taq wasiyam, kalau tak silap ni. Wasiyam. Dalam cetakan buku Arab Tapi masa kami di Quran juga pada kami, masa kami di tahun 1 masa Sufiq dulu. Jadi Dr. Abdul Fattah Syekh Allah yarhamuh, ketika beliau baca, beliau tak baca al-i'taq as-siyam, beliau baca al-kiswah. Kemudian saya kebetulan lepas tu dah lama, lepas tu di rezeki kat Allah saya dapat jumpa satu manuskrip kitab Nihayatul Usul yang berada di Iran. Zaman sekarang mudah kan, kita boleh cari di internet kan. Itu kena ada juga banyak data tu. Bila banyak data tu kata kau tengok Facebook je. Tak download kitab pun download lain. Bila saya akhirnya jumpa satu manuskrip kitab Nihayatul Usul yang ada di Iran, saya pun terus buka bahasan kita ni, tengok muka surat tu, dan dalam tu disebut al-kiswah. Lepas tu saya di sini saya sebut, saya salin kalimah kiswah kerana dua sebab lah. Pertama, saya dengar sini daripada Syekh Abdul Fattah Syekh Allah yarhamuh, Dr. Abdul Fattah Syekh Allah yarhamuh, beliau sebut al-kiswah. Yang kedua, kerana bila dirujuk dalam manuskrip sini memang al-kiswah. Mungkin yang buku ni dia pakai manuskrip yang silap lah. Ada satu kalimah tu silap mungkin, ataupun semua manuskrip sebut kiswah tapi muhakkik tak terperasan tertulis silap. Sebab kafarah sumpah tu 3. Bukan tak termasuk puasa. Bagi makan, bagi pakaian dan membebaskan hamba. Kalau tak boleh buat 3-3 baru pergi puasa. Puasa tu dah bukan mukhayyar dah, dia sudah muayyan. Okey. Okey. Wala jaiza ay yakuna mu'allalan bi kulli wahidin. Kalau dalam matan Baidawi disebut al-kull, satu lagi kullu wahidin. Jadi bila kita hurai, kita pun kata al-kullu aidan yusamma bi al-kulli al-majmu'i wa kullu wahidin yusamma aidan bi al-kulli at-tafsili. Kalau keluar begitu dalam bahasa, macam tu jawab dia masa kita hurai. Jadi doktor kata, oh, faham. Atau masa Syafawi kan, doktor kata kamu faham. Masa Syafi'i, kalau zaman saya dulu, doktor akan suruh baca. Dan memang tak berbaris lah kitab kan. Kitab memang tak berbaris, jadi doktor tengok kita punya nahu. Lepas tu doktor akan tanya, domain ni balik ke siapa, ni balik ke siapa. Jadi kita kena faham betul-betul matan. Matan Imam Baidawi tu kena faham betul-betul. Dan rasanya tak
Tak tahulah, rasanya kalau Syafawi tu rasanya zaman kami dulu tak adalah doktor suruh baca kitab Imam Isnawi sendiri, tapi dibawanya matan ya. Ala-kulah cuba tanya abang-abang yang sebelum ni lah, sebab saya punya cerita ni tahun 1999. Zaman adik-adik baru nak lahir ataupun baru baby sangat masih comel lagi lah. Lepas tu saya datang sini lah. Dan saya masih lagi comel lagi lah dengan rambut yang putih La haula wala quwwata illa billah Putih lah kita Banyak generasi dah balik, saya duduk sini lagi. Orang tak cerdik lambat sikit kan. Orang cerdik boleh awal kan. Okey. Okey. لأنه يلزم اجتماع مؤثرات وهي الإعتاق والكسوة والإطعام على أثر واحد وهو الامتثال وذلك محال لأن إسناده إلى هذا يستغني به عن إسناده إلى ذاك وإسناده إلى ذاك يستغني به عن إسناده إلى هذا فيستغني بكل منهما عن الآخر ويفتقر لكل منهما بدلا عن الآخر فيكون محتاجا إليهما معا وغنيا عنهما معا. Okey, kita tengok kemungkinan yang kedua. Tapi nampaknya kemungkinan kedua ni saya kira tak tangguh lah. Kita berhenti dulu. Kemungkinan kedua ni memang agak mencabar sikit. Dan kebetulannya waktu pun saya terpaksa kena keluar sekarang. Ada hal yang tak dapat dielakkan. Kita akan bertemu semula pada pukul 10 suku. 10 suku lah Saya akan cuba sampai 10 suku. Sebab kadang-kadang selepas hal itu mereka menyediakan jamuan-jamuan tu, saya nak tolak lah, saya akan cuba tolak. Tapi kalau saya lemah iman, saya akan datang pukul 10.30 Kalau lemah iman lah. Kalau kuat iman, 10 suku lah. Kita tengoklah kekuatan tu. Jadi dalam 10 suku ke 10.30 tu, datanglah 10 suku. Sebab saya akan cuba untuk datang 10 suku. Saya akan kuatkan iman saya insyaAllah. Okey, aku lu qauli hadza wa astaghfirullah lakum. Kita tangguhkan dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluk Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama يذكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من سيبقى في الرواق؟ ستبقى في الرواق خلاص. لو كان كثير سأترك الرواق مفتوحا. أنت معك مفتاح صحيح؟ ما عندكش. من أراد أن يستريح في الرواق فالرواق رواقكم. نحن لا نغلق الرواق إن شاء الله لمدة ساعة ونص تقريبا يعني انتظروا واستريحوا في الرواق إن شاء الله عز وجل. حتى البنات ممكن يستريحن في المكان. كنا جعلنا هناك ستارة لمن أراد أن يستريح بالراحة. والرجال سهلة يعني. وأنا أعتقد أنكم أيضا ستتجولون خلال المطاعم المجاورة لهذا المكان المبارك. هناك مطعم مطعم إيه؟ مؤمن وشبراوي وخذوني معكم. بسم الله. لو تريد أن تأخذ المفتاح يا أخي. متأكد أنت لا تريد أن تخرج من الرواق لا إلى فوق.